Tiada asas untuk menghidupkan semula tuntutan Manila ke Sabah. Justru sebarang usaha membangkitkan isu berkenaan disifatkan tidak wajar dan tidak relevan dalam situasi semasa. Demikian ditegaskan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor. Kita adalah negeri yang berdaulat dalam Malaysia. Diiktiraf oleh bangsa-bangsa bersatu. Jadi apa lagi cerita dia orang? Jadi ini sesuatu yang perlu dibetulkan, tidak boleh diwar-warkan ataupun dijadikan isu terutama di pihak sebelah sana. Beliau berkata demikian pada sambutan Hari Raya Aidilfitri peringkat negeri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah di Kota Kinabalu. Mengenai konflik di Asia Barat, Datuk Haji G berkata Sabah mengambil pendekatan berjaga-jaga terhadap perkembangan subsidi bahan api susulan ketidaktentuan global itu. Setakat ini pemberian subsidi termasuk di Sabah dan Sarawak masih diteruskan. Kerajaan negeri Sabah senantiasa memantau keadaan ini dan kita tengok macam mana nanti. Negara lain telah pun menghadapi krisis tenaga ini. Jadi kita di Malaysia, di negeri Sabah bernasib baik, belum lagi. Tapi kita harus berwaspada. Kalaulah peperangan ini berpanjangan, kemungkinan juga kita akan mengalami ataupun terjejas daripada kesan peperangan ini. Menurut Datuk Haji G, kerajaan negeri akan terus mendapatkan taklimat daripada pihak berkaitan selain menunggu perkembangan lanjut di peringkat persekutuan. Perdana Menteri dijangka mengadakan perbincangan lanjut bagi meneliti situasi semasa serta langkah seterusnya. Sambutan Majlis Hari Raya Aidilfitri Kerajaan Negeri Sabah terus menjadi platform menyatukan rakyat berbilang kaum di negeri ini. Kehadiran ribuan pengunjung jelas mencerminkan semangat perpaduan yang kukuh. Ini bagi memberi ruang peluang kepada rakyat pelbagai kaum. Bukan saja masyarakat Islam tapi lain-lain anutan kepercayaan pun saya nampak ramai datang. Ini adalah sesuatu yang cukup baik untuk negeri kita yang berbilang kaum ini. Kita gunakan peluang ini untuk merapatkan lagi silaturahim di antara satu sama lain. Sementara itu, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, membidas tanggapan majlis seumpama sebagai pembaziran. Jelasnya, konsep penganjuran adalah sederhana serta memberi manfaat kepada rakyat termasuk golongan kurang berkemampuan. Membazir artinya kita berlebihan. Nah, ini apa-apa agama pun melarang untuk kita berlebihan. Makan, minum, tapi jangan melampau, jangan berlebihan. Dan kita diajarkan oleh agama kita masing-masing untuk sentiasa sederhana dan wasatiyah. Kita beri peluang kepada anak-anak yatim, orang-orang yang kurang berkemampuan, orang-orang kampung, semua datang bersama-sama untuk merasai nikmat Hari Raya. Sambutan ini juga platform berkongsi rezeki selain membuka peluang ekonomi kepada usahawan tempatan. Seramai 71 usahawan dan 15 hotel terlibat menyediakan pelbagai juadah kepada pengunjung. Tema Aidilfitri Wadah Perpaduan jelas diterjemahkan melalui penyertaan pelbagai lapisan masyarakat dalam suasana harmoni. Di sebalik kemeriahan Aidilfitri, satu sentuhan seni mencuri tumpuan, halus, indah dan penuh makna. Seni kaligrafi menjadi nadi istimewa sambutan Hari Raya Aidilfitri Kerajaan Negeri Sabah tahun ini, menampilkan karya seorang seniwati khat muslimah bertaraf antarabangsa. Perkongsian Muhammad Raid Roslan di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Shui Pinyan atau Shui Miao, juga dikenali sebagai Sophia, mengangkat seni ke dimensi luar biasa melalui gabungan unik kaligrafi Arab dan Cina. Sebanyak 2 karya dipersembahkan, setiap satunya syarat nilai seni dan simbolik. Antara yang mencuri perhatian, tulisan khas Dirgahayu Tuan yang terutama Tun Musa Aman dan Topuan Faridah Tusin diterjemah indah dalam kaligrafi Cina dan Arab. 今天一共画了6幅作品，然后呢，非常荣幸能够来沙巴参加这一次的开斋节活动。
开斋节的这种宴会啊。然后呢，我也亲自为沙巴州元首敦睦沙阿曼呢，书写了他的名字，然后将它设计成了一幅独立的作品，然后也为沙巴州写了祝福沙巴州繁荣昌盛，然后未来更好，InsyaAllah。Berasal daripada latar belakang undang-undang di Universiti Al-Azhar Mesir, Shui bin Yang mendalami seni khat sejak 2006, menguasai lebih 10 gaya tulisan dan meraih 9 sijil warisan kaligrafi Arab. Karyanya menembusi pentas antarabangsa termasuk demonstrasi khas sempena ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik China-Malaysia. Pihak kami turut menyumbang dengan membawa elemen seni kaligrafi Islam daripada komuniti Cina Muslim sebagai satu persembahan khas. Ini adalah simbol bagaimana budaya dan agama boleh disatukan dalam suasana harmoni ini. Dalam majlis sama, karya Sabah Maju Jaya yang dihasilkan secara langsung turut disampaikan kepada Ketua Menteri Sabah. Sentuhan kaligrafi ini bukan sekadar hiasan tetapi lambang penyatuan budaya, seni dan identiti. Dalam gemerlap Aidilfitri, karya ini membuktikan keindahan sebenar terletak pada perpaduan. Muhammad Raid Rozlan, RTM. Sabah memperkukuh langkah memperkasa usahawan muda menerusi kerjasama strategik peringkat serantau. Inisiatif dizahirkan dalam mesyuarat Lembaga Pengarah ASEAN 2026 di Kota Kinabalu yang menjadi platform memperluas jaringan dan peluang keusahawanan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Ewan Benedict berkata, kerajaan komited menyediakan akses pembiayaan, latihan keusahawanan serta jaringan strategik bagi menyokong pertumbuhan usahawan tempatan. Usaha itu turut merangkumi peningkatan akses pasaran antarabangsa serta pengukuhan sistem logistik dan rantaian bekalan bagi memastikan usahawan Sabah kekal berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada Majlis ASEAN First Board of Directors Meeting dan Installation Dinner 2026 di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Ewan, kerjasama antara kerajaan dan organisasi serantau seperti ASEAN mampu melahirkan lebih ramai pemimpin serta usahawan kompetitif, sekaligus merangsang pertumbuhan ekonomi. Mesyuarat menghimpunkan wakil dari beberapa negara Asia Tenggara termasuk Singapura, Filipina, Indonesia, Thailand dan Vietnam. Majlis turut menyaksikan pelantikan Presiden Wanita pertama ASEAN dari Malaysia, GCI, Senator Patricia Poh yang merupakan anak Sabah. Penyelarasan sementara kuota budi 95 daripada 300 kepada 200 liter sebulan, langkah bersasar berasaskan data bagi mengelak ketirisan sekaligus menjamin bekalan dan melindungi rakyat daripada kesan lebih serius sekiranya konflik Asia Barat berterusan. Fellow Penyelidik Pusat Pembangunan Ekonomi dan Dasar UMS Dr. Izan Azian Abdul Jamil berkata, berdasarkan data Kementerian Kewangan, lebih 90% rakyat hanya menggunakan antara 70 hingga 150 liter petrol sebulan. Dan ini merupakan salah satu langkah yang proaktif daripada kerajaan untuk membendung keadaan semasa ini. Beliau ditemui RTM di Kota Kinabalu. 26 Mac lalu, Perdana Menteri mengumumkan penyelarasan sementara kelayakan budi 95 daripada 300 liter kepada 200 liter sebulan bermula 1 April ini susulan konflik berterusan di Asia Barat. 7 buah rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Gudon Menggatal pada petang Sabtu. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian pukul 3.54 petang itu. Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah dalam satu kenyataan memaklumkan 23 anggota dari Balai Bomba Lintas dan Kota Kinabalu digerakkan ke lokasi kejadian yang terletak kira-kira 13 km dari balai. Kebakaran melibatkan keluasan sekitar 250 kaki persegi. Operasi pemadaman menggunakan 2 aliran sepanjang 600 kaki dengan 3 pancutan air bersumberkan jentera dan pili bomba. Api berjaya dikawal sepenuhnya pada pukul 4.58 petang.
Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.